No love for me, so break it heart. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town when you see me, you know everything. Saya Haji Abdul Anis binti Zul Azman, KBJ 2315101009. Hari ini saya akan memberitakan tentang penyakit filariasis. Penyakit filariasis ialah penyakit tropika berjangkit yang disebabkan oleh beberapa jenis cacing bulat parah. Selain itu juga, penyakit filariasis ni juga ialah merupakan penyakit yang menyakitkan dan boleh mencacatkan secara mendalam. Oleh itu, penyakit filariasis ni ia disebabkan oleh dua jenis spesies cacing. Yang pertama ialah Eukarya bancrofti dan yang kedua ialah Burghelia malayi. Assalamualaikum, saya Siti Rokia binti Yaakob, nombor KBJ 2315103556. Hari ini saya akan menerangkan tentang punca-punca penyakit filariasis. Punca yang pertama adalah penyakit ini tidak menunjukkan simptom-simptom, tetapi penyakit ini menunjukkan bengkak yang ketara pada bahagian kaki, lengan atau genital. Kulit akan menebal dan kulit akan sakit. Punca yang kedua ialah penyakit ini disebabkan oleh parasit filariasis. Berjangkit disebabkan oleh cacing filaria atau cacing gelang yang merupakan cacing parasit seperti benang. Yang ketiga ialah filariasis limfa. Dapat menjejaskan sistem limfa yang menyebabkan pembesaran tidak normal pada bahagian badan. Cacing ini disebabkan oleh gigitan nyamuk yang dijangkiti. Jangkitan biasanya dijangkiti semasa masih kanak. Yang seterusnya adalah morfologi, iaitu cacing dewasa jantan berukuran 2.5 hingga 4 cm panjang dengan ketebalan 0.1 mm. Seterusnya, ekor melengkung secara ventral dengan tajam dan mempunyai 2 spikul. Seterusnya, cacing dewasa betina berukuran 50 hingga 65 darab 0.6 mm. Ekor sedikit melengkung dan hujungnya tajam. Seterusnya, berbentuk filariform dengan hujung tirus. Seterusnya adalah morfologi dari segi Burghelia malayi. Ukuran lebih kecil daripada Wucheria bancrofti. Ukuran cacing betina antara 43 hingga 55 mm panjang dengan lebar 130 hingga 170 mm. Seterusnya, ukuran cacing jantan antara 13 hingga 33 mm panjang dan 70 hingga 80 mm lebar. Seterusnya, peringkat mikrofilaria, iaitu peringkat diagnostik, iaitu memiliki nukleus kasar dan bertindir-tindir antara satu sama lain. Seterusnya, bentuk dia seperti benang halus dan berwarna putih kekuningan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang epidemiologi. Epidemiologi bagi filariasis terbahagi kepada dua penyakit, iaitu Wucheria bancrofti dan Burghelia malayi. Yang pertama, Wucheria bancrofti ditemui oleh Cooper pada tahun 1887. Cacing filaria utama yang menyebabkan filariasis limfatik di Malaysia. Seterusnya, jangkitan cacing filaria Wucheria bancrofti boleh menyebabkan penyakit filariasis bancrofti dan elephantiasis. Seterusnya, parasit ini terdapat di kawasan Asia, terutamanya di kawasan China, India, Jepun, Korea, Asia Tenggara, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Kepulauan Pasifik, Fiji, Samoa, New Guinea, Polinesia dan Amerika Selatan. Pada masa sekarang, jangkitan cacing filaria ini semakin berkurangan, tetapi ia masih berpotensi untuk menyebabkan penyakit filariasis di Malaysia. Penyakit yang kedua ialah Burghelia malayi. Spesies Burghelia malayi juga sering ditemui di Malaysia.
Ia pernah ditemui oleh Brock pada tahun 1927. Di kelas nemtek darah ini boleh menyebabkan penyakit filariasis malaya dan elephantiasis. Parasit ini selalunya lebih dikaitkan dengan penyakit elephantiasis. Kawasan jangkitan cacing Burgia malayi banyak terdapat di Asia seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Kampuchea, Laos, Jepun, India, Sri Lanka, Filipina dan China Selatan. Seterusnya, terdapat banyak simptom umum penyakit filariasis. Yang pertama, simptom umumnya adalah seperti demam, kesejukan, pening kepala dan juga kelesuan. Untuk pengetahuan semua, gejala yang saya terangkan tadi ialah dia berlaku pada anggota badan atau dalam alat sulit lelaki. Assalamualaikum, saya Kazwa binti Muhammad Izzal, nombor matrik KBJ 2315-10117. Diagnosis kejuruteraan bagi penyakit filariasis yang pertama adalah gangguan ADL berkaitan dengan filariasis dibuktikan dengan pembesaran abnormal pada anggota bawah badan. Intervensi yang pertama adalah akses keadaan pesakit menggunakan PESCO, BP, nadi dan juga untuk pemeriksaan selanjutnya. Yang kedua, galakkan pesakit untuk berehat untuk mengurangkan risiko terjatuh ataupun tergelincir. Yang ketiga adalah lekatkan loka ataupun almari pesakit kepada pesakit supaya pesakit mudah untuk mengambil barangan peribadi. Yang keempat, galakkan pesakit untuk mengambil makanan ataupun diet yang tinggi dengan protein supaya penyembuhan dapat dipercepatkan. Dan yang kelima adalah menolong pesakit untuk melakukan ADL untuk mengeratkan pergerakan pesakit untuk mengelakkan daripada terjatuh ataupun tergelincir. Seterusnya, yang kedua, gangguan integriti kulit berkaitan dengan kembengkakan dan ketegangan kulit pada bahagian anggota bawah dibuktikan dengan penyakit filariasis. Intervensi yang pertama adalah nilai kulit pesakit dengan memeriksa kulit pesakit untuk perawatan yang selanjutnya. Yang kedua, lakukan ubah baringan setiap 2 jam sekali untuk mengelakkan edema berkumpul pada satu tempat. Yang ketiga, tinggikan kedudukan kaki menggunakan bantal ketika tidur supaya edema dapat dikurangkan. Yang keempat, berikan diet yang tinggi dengan protein supaya penyembuhan dapat dipercepatkan. Dan yang kelima, berikan ubatan yang dipreskripsikan oleh doktor untuk mengurangkan kesakitan. Assalamualaikum, nama saya Naatikah binti Muhammad Ramzi, KBJ 2315-11209. Hari ini saya akan membentangkan cara pencegahan filariasis. Yang pertama, cuba elakkan diri daripada terdedah kepada gigitan nyamuk seperti hiking dan juga memancing. Yang kedua, sila memakai pakaian yang tertutup apabila keluar daripada rumah untuk mengelakkan diri daripada gigitan nyamuk. Yang ketiga adalah mengurangkan aktiviti luar pada waktu malam, terutamanya di kawasan luar bandar atau hutan. Yang keempat adalah memakai pakaian seperti baju berlengan panjang dan seluar panjang. Dan elakkan diri daripada memakai pakaian yang berwarna gelap. Yang kelima adalah sentiasa memakai lotion setiap kali keluar daripada rumah ataupun berada di kawasan luar rumah. Last sekali adalah memasang kelambu dalam rumah. Saya akan menerangkan tentang manajemen ataupun treatment filariasis. Okey, ianya adalah ubat yang boleh mengambil antiparasit seperti ivermectin, iaitu steroid dan juga lain-lain. Treatment dan juga manajemen ni banyak lagi fasa, iaitu fasa ketinggian ataupun pemampatan, pembalut sokongan teguh dan juga pakaian mampatan. Lepas tu terapi dioksin kompleks. Lepas tu dia ada juga urut, iaitu MLD. Lepas tu kebersihan kaki dan kulit. Pembedahan jaran dilakukan untuk membuang limfa, hyperostik dan juga saluran darah dan saluran limfa yang terhalang. Last sekali, rawatan simptomatik dan sokongan untuk gejala dan juga tanda lain. Seterusnya adalah prognosis filariasis. Ia adalah penyakit yang kurang membawa maut tetapi akan cenderung dan juga terjejas masalah kesihatan, dan juga ia berlaku dalam masa yang banyak ataupun kurang proaktif.
Selain itu, filariasis juga adalah host yang mempunyai limpa, iaitu punca kedua utama kecacatan kekal dan juga jangka masa yang panjang selepas kusta. Selain itu, mobility filariasis utama berpunca daripada tindak balas perumah kepada mikrofibria ataupun cacing dewasa yang berkembang di bahagian tubuh dan juga berlainan. Itu sahaja.